Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini seperti yang telah saya janjikan, kita akan membincangkan jawapan bagi soalan trial SBP 2015 hingga 2018 bahagian A ya. Jadi bermula dengan soalan 1 setiap tahun tu ya. Okay. Kita pertama sekali kita tengok soalan 1 SBP 2015. Okay, Rajah 1 menunjukkan suatu tumbuhan dengan akar direndam dalam 0.001% larutan nitrat serta struktur satu sel daun dan satu sel rambut akar ya. Okay, jika kamu perhatikan di sini ada label ya, menunjukkan sel dan apa strukturlah yang dia perlu kamu yang minta kamu label, iaitu X dan Y ya. Okay, jadi larutan nitrat 0.01% ni adalah sifatnya hipotonik, isotonik atau hypertonik. Itu yang perlu kamu tahulah, atau kamu perlu bezakan ya, apakah nilai kepekatan tu mewakili larutan yang hipo, iso atau hyper ya. Jadi 0.01% bagi sel tumbuhan merupakan larutan yang hipotonik ya. Okay, kita lihat pada soalan. Okay, A1 ya, namakan struktur X dan Y. Okay, X adalah vakuol, manakala Y adalah dinding sel ya. Okay, kemudian A2, apakah kandungan dalam struktur Y? Okay, iaitu sama ada air atau garam mineral atau glukosa ataupun kamu nyatakan sebagai subsel ya. Jadi mana-mana jawapan ini betul lah ya. Jadi hanya satu markah sahaja yang dikehendaki oleh soalan ini, satu jawapan, satu poin sahaja ya. Okey, seterusnya kita bergerak ke soalan berikutnya. Okey, B1 ya, nyatakan keadaan sel daun ya, condition. Okey, jadi keadaan sel daun ni segar ya. Okey, dia adalah segar. Okey, sebab larutan direndam dalam larutan hipotonik ya. Kemudian B2, terangkan bagaimana keadaan di B1 ni dicapai. Okey, water molecule diffuse into the cell ya. Molekul air meresap ke dalam sel ya, ataupun proses osmosis berlaku ya. Kemudian larutan 0.01% nitrat ni merupakan larutan yang hipotonik ya. Jadi dia akan menghasilkan tekanan segar ya, yang mana akan menolak dinding sel tu. Maknanya tekanan segar tadi akan menolak dinding sel, menolak dinding sel yang menyebabkan berlakunya perubahan atau keadaan yang segar itulah ya. Jadi mana-mana P1, P2, P3, P4 mana-mana dua jawapan ya, untuk membolehkan kamu mendapat 2 markah ya. Okey, seterusnya soalan ketiga, nyatakan satu kepentingan keadaan ini kepada tumbuhan herba. Jadi keadaan segar ni memberikan sokongan mekanikal ya, sokongan mekanikal kepada tumbuhan tersebut ya. Okey, seterusnya C, terangkan pengambilan ion nitrat ke dalam sel rambut akar. Okey, 2 markah. Okey, jadi pengambilan ion nitrat ini adalah secara pengangkutan aktif ya, yang mana dia akan ion nitrat tadi akan bergerak daripada kepekatan yang rendah ke kepekatan ion nitrat yang tinggi
ataupun melawan kecerunan kepekatan ya. Against the concentration gradient tu adalah melawan kecerunan kepekatan ya. Okey, menggunakan tenaga ya, ataupun menggunakan protein ataupun dibantu oleh protein pembawa ya. Okey, jadi mana-mana P1, P2 atau P3 ya. Okey, soalan ni saya rasa kamu patut dapat markah penuh lah ya. Okey, seterusnya lihat soalan. Okey, larutan nitrat 0.01% diganti dengan larutan nitrat 20%. Lukis rajah satu sel rambut akar itu. Okey, bila larutan 20% ni kepekatan yang tinggi, jadi mesti dah larutan tu bersifat hipotonik yang menyebabkan sitoplasma mengecek apabila air meresap keluar daripada sel tersebut. Jadi lukisan kamu sepatutnya macam ni lah. Jadi soalan ni hanya perlukan satu markah saja. Jadi kamu tak perlu label rajah ini sebab dia hanya minta satu point saja. Itu bila satu markah maksudnya tak perlu label. Kalau dia minta dua markah barulah kamu perlu label, iaitu sekurang-kurangnya 3 struktur yang berlabel. Okey. Seterusnya, okey, terangkan keadaan sel rambut akar yang dilukis dalam D1. Okey, P1 ya. Larutan nitrat 20% ini adalah larutan yang hipertonik terhadap subsel rambut akar. Jadi molekul air akan meresap keluar daripada sel rambut akar. Kemudian wakul atau sitoplasma tadi akan mengecek ataupun membran plasma akan tertarik, akan menjauhi dinding sel ya. Okey, membran plasma akan menjauhi dinding sel. Jadi mana-mana jawapan antara P1, P2, P3, mana-mana dua lah untuk membolehkan kamu mendapat 2 markah ya. Okey, seterusnya soalan 1 2016. Okey, rajah 1.1 menunjukkan struktur molekul satu sebatian organik X. Bahan ini merupakan bentuk karbohidrat yang paling ringkas. Okey, jadi bentuk karbohidrat yang paling ringkas ini adalah kekunci soalannya ataupun kita nak panggil stem soalannya. Okey, karbohidrat paling ringkas dan dia telah lukis struktur tersebut ya. Jadi okey, sorry ya. Jadi kamu perlu kuasai rajah ni. Jadi kalau struktur macam ni mesti dah glukosa kan. Jadi kita ada 6 molekul karbon dan dia terdiri daripada oksigen dan unsur hidrogen. Jadi kamu perlu kenal pasti apa yang digambarkan oleh rajah tersebut ya, yang mana perlu tahu dalam pembelajaran kita sebelum ini apakah struktur glukosa ya. Kita tengok pada soalan. A1, nyatakan unsur-unsur yang membina molekul X. Okey. Jadi ini sudah ada pada rajah kan. Rajah tadi dah tunjuk ada karbon, ada oksigen, ada hidrogen ya. Jadi kamu tulis karbon, hidrogen ataupun oksigen. Okey. Jadi dia perlu adalah semua ni karbon, hidrogen, oksigen sebab dia minta unsur-unsur yang membina. Kalau kamu bagi satu saja tak dapat markah lah ya. Okey, terima ya kalau kamu hanya tulis simbol ya. Okey, seterusnya A2, tuliskan formula kimia bagi molekul X ya. Okey, C6H12O6 ya. Okey, kemudian A3,
nyatakan kelas makanan bagi bahan X. Jadi kelas makanan ni karbohidrat, protein, lemak, asid nukleik, dia punya komponen lemak, kemudian vitamin, itu semua adalah kelas-kelas makanan. Okey, seterusnya soalan B. Terangkan apa yang berlaku kepada molekul X setelah masuk ke dalam sel-sel badan. Okey, glukosa tadi bila dia masuk ke dalam sel badan, dia akan melalui membran plasma. Kan? Jadi tapi apa yang berlaku di dalam sel tadi, dalam sel badan, glukosa akan dioksidakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi sel. Jadi glukosa tadi diperlukan untuk sel tadi berrespirasi. Okay. Jadi mana-mana 2 poin lah. Sama ada P1, P2 ataupun P1, P3, P2 atau P3. Okay, seterusnya soalan penyataan berikut adalah mengenai penyakit pankreatitis. Jadi dia punya penerangan ataupun gambaran penyakit ini adalah antara gejalanya pankreas membengkak menyebabkan kerosakan pankreas. Okey, jadi Encik Ali ni mengalami penyakit pankreatitis. Terangkan kesan sekiranya dia mengambil makanan yang kaya bahan X. Jadi bahan X tu kamu perlu tahulah apa itu bahan X. Jadi bahan X ni adalah glukosa, ya. Jadi apa yang berkait dengan berlebihan kaya ni maksudnya banyaklah atau berlebihan pengambilan glukosa, ya. Jadi P1, no or less production of insulin, ya. Tiada ataupun kurang penghasilan insulin, ya. So ini mesti jawapan pertama sekali yang kamu perlu tahu apa yang berkait apa yang hormon apa hormon yang akan dirembeskan jika kandungan glukosa dalam darah kita adalah berlebihan, ya. Jadi apabila pankreas ini rosak, sebab pankreas ini merupakan organ yang menghasilkan insulin. Jadi bila dia rosak, maksudnya tiadalah ataupun kurang penghasilan insulin. Kemudian excess glucose, ini satu lagi, ya, glukosa berlebihan, ya. Mesti ada perkataan excess. Kalau kamu hanya tulis glukosa tidak ditukarkan kepada glycogen, kemungkinan jawapan kamu tidak diterima, ya. Jadi mesti ada glukosa yang berlebihan tidak boleh ditukarkan kepada glycogen. Sebab inilah fungsi insulin. Menyebabkan kandungan gula yang tinggi ataupun menyebabkan hyperglycemia, ya. Kemudian ataupun jawapan lain, no or less uptake of glycogen, maksudnya tiada ataupun kurang pengambilan glycogen oleh tisu adipos ataupun oleh sel-sel otot, ya. He suffer diabetes mellitus. Dia menderita penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus. Okey. So jawapan ada 5 poin yang kamu boleh pilih, boleh gunakan. Jadi mana-mana 3 lah untuk membolehkan kamu mendapat 3 markah, ya. Okey. Okey, jelas, ya, soalan ini. Okey, seterusnya kita bergerak ke soalan seterusnya. Okey, rajah 1.2 menunjukkan pembentukan molekul Y, ya. Okey. Jadi untuk pembentukan satu molekul Y, dia melibatkan penggabungan 2 molekul X. Jadi X ni kamu dah tahu, X ni adalah glukosa, kan. Jadi bila molekul yang ringkas bergabung menghasilkan satu molekul yang lebih kompleks, dan di sini menunjukkan adanya proses penyingkiran molekul air. Jadi molekul Y ini adalah maltosa atau laktosa atau sukrosa, ya. Sebab apa? 2 molekul glukosa bergabung
ataupun dua molekul monosakarida bergabung akan menghasilkan satu molekul disakarida, ya. Jadi molekul disakarida tu terpulanglah sama ada dia adalah maltosa ataupun dia adalah laktosa ataupun dia adalah sukrosa, ya. Okey, soalan seterusnya. Terangkan pembentukan molekul Y. Okay, macam mana molekul Y ni boleh terbentuk? Iaitu melalui proses kondensasi, ya. Okay, yang mana eliminates or release, menyingkirkan, okay, menyingkirkan atau membebaskan satu molekul air, ya. Okay, membentuk satu ikatan di antara dua molekul glukosa, ya. Okey, maknanya satu ikatan di antara dua molekul glukosa akan terbentuk, ataupun kamu bagi lebih detail, membentuk satu ikatan di antara satu molekul glukosa dan galaktosa, ataupun di antara glukosa dan fruktosa, ya. Jadi mana-manalah, ya. Jadi untuk mendapat 2 markah perlu nyatakan bagaimana proses pembentukan molekul Y ni secara kondensasi, membebaskan satu molekul air, membentuk satu ikatan di antara dua molekul glukosa, ya, ataupun antara molekul glukosa dan galaktosa atau glukosa dan fruktosa. Okey, seterusnya E. Mengapakah molekul Y tidak boleh diserap ke dalam sel badan? Maksudnya ini berkait dengan soalan pengangkutan bahan, ya, merentas membran plasma. Jadi molekul X ni ataupun kita namakan tadi sebagai maltosa. Maltosa ni ialah disakarida, ya. Jadi dia adalah molekul yang besar, ya, ataupun kamu kata molekul X ni adalah molekul yang besar, ya. Jadi dia tidak boleh merentasi membran plasma, ya. Cannot pass through, ya. Dia tidak boleh merentasi, ya, membran plasma. Okay, because kerana there are no transport protein to carry them across. Okay, tiada protein pengangkut yang boleh mengangkut mereka merentasi membran plasma. Sebab apa? Protein pembawa kita tahu dia hanya boleh mengangkut molekul yang paling ringkas, iaitu glukosa sahaja. Jadi kalau bentuk maltosa, bentuk sukrosa, ya, semua itu tak boleh lah, ya, sebab molekul yang besar, ya. Okey, seterusnya soalan. Okey, soalan 1 2017. Okey, rajah 1.1 menunjukkan struktur satu organisma unisel yang hidup dalam kolam air tawar. Okey, jadi kamu nampak rajah ni sepatutnya kenal lah apa organisma unisel ini, ya. Dan apa struktur yang ada pada organisma unisel. Di sini dia minta kamu label, ya, struktur X dan struktur Y. Okey, kita lihat pada soalan A. Namakan organisma ini. Okey, ini adalah ameba sp, ataupun tak ada sp pun tak apa, ya. Ameba sahaja juga diterima. Okey, B1. Apakah struktur X dan struktur Y? Struktur X adalah contractile vacuole ataupun vacuole mengecut. Manakala struktur Y adalah plasma membrane ataupun membran plasma. Okey, terangkan ciri istimewa bagi Y. Okey, Y itu apa? Tadi dah jawab kan, itu adalah membran plasma. Jadi membran plasma ni adalah semi permeable ataupun separa telap, ataupun istilah lain selectively permeable, iaitu telap memilih, ya.
Yang mana? Apa maksud separa telak? Okay. Only allow certain substances or small molecule to pass through. Hanya membenarkan bahan-bahan tertentu ataupun hanya membenarkan molekul yang kecil melaluinya. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya soalan yang ketiga, terangkan apa yang akan berlaku kepada organisma itu jika tiada X di dalam sel. Okey, X tu apa? Jadi kena tahulah X tu ialah wakul mengecut. Jadi kalau tiada wakul mengecut, apa akan berlaku kepada organisma tersebut ya? Ameba SP akan meletus, burst tu meletus ataupun disintegrate, dia akan terurai ya. Okay, atau dia akan pecah ya. Okey, reject, explode. Maksudnya kalau kamu tulis membran ameba SP tu akan meletup. Jadi tak akan diterima jawapan kamu ya. Okey. Seterusnya jawapan lain, excess water ya. Ni pun mesti ada air yang berlebihan ya. Maksudnya kalau kamu hanya nyatakan air tidak boleh disingkir keluar daripada sel, maksudnya tak boleh diterima. Mesti ada excess water ya. Air yang berlebihan tidak boleh disingkirkan keluar dari sel ya. Soalan C, rajah 1.2 menunjukkan perubahan struktur satu sel darah merah manusia sebelum dan selepas direndam dalam larutan Z selama 30 minit. Nyatakan keadaan sel darah merah itu selepas 30 minit. Jadi ini dalam sel haiwan, tadi dalam sel tumbuhan kan, dia menjadi segah ya. Tapi kalau sel haiwan direndam dalam larutan hipertonik, dia akan mengecut ataupun dia akan mengalami krenasi ya. So perlu tahulah apa bentuk sel haiwan, sel tumbuhan apabila direndam dalam larutan hipotonik dan hypertonik ya. Patut kamu dapat jawapan yang betul lah sebab soalan ni sangat mudah ya. Seterusnya kedua, terangkan perubahan struktur sel darah merah itu. Maksudnya dia nak kamu jelaskan yang apa itu krenasi, macam mana dia mengecut. Jadi larutan Z ni adalah hypertonik terhadap sel. Ingat, mesti nyatakan sifat larutan yang di luar sel, bukannya sel terhadap larutan ya. Ingat ya, larutan terhadap sel ya. Ni kata kunci dia penting ya, supaya untuk mengelakkan kamu keliru dengan apa yang bergerak keluar ya. So bila larutan tadi hypertonik, water molecule diffuse out of the cell. Molekul-molekul air akan meresap keluar daripada sel secara osmosis. Jadi mana-mana 3 poin ini untuk membolehkan kamu mendapat 2 markah. Jadi mesti nyatakan dulu apakah sifat larutan yang di luar sel tadi. Jadi larutan Z itu adalah hypertonik terhadap sel. Molekul air akan meresap keluar dari sel. Ini satu lagi yang biasa kamu tertinggal ni, perkataan meresap keluar dari mana? Meresap keluar dari sel. Dan satu lagi, molekul air yang meresap keluar bukannya zat terlarut. Kadang tu saya nampak ada lagi yang masih keliru. Dia menyatakan bahawa zat terlarut atau bahan terlarut itu yang bergerak. Bukan ya.
bila melibatkan osmosis ni, molekul air sahaja yang boleh bergerak ya, secara osmosis. Kalau bahan terlarut, dia tidak bergerak secara osmosis. Dan itu bukan konsep pergerakan bahan kalau kita nyatakan bahan terlarut yang bergerak ya. Okey, jadi tolong perbetulkan konsep kamu dan cuba ulang kaji apakah apa yang kita belajar dalam bab pergerakan bahan ya. Okey, seterusnya soalan D. Okey, rajah 1.3 menunjukkan satu pek air garam yang dicampurkan ke dalam darah pesakit di hospital. Okey. Soalan dia, terangkan mengapa air garam ini sesuai digunakan untuk merawat pesakit. Okey, P1 ya. Saline water, iaitu air garam ni mengandungi 0.9% natrium klorida ataupun garam ya. So 0.9% ni memang kepekatan yang sama dengan tekanan osmosis darah manusia lah ya. Okey, jadi kepekatan saline water ataupun air garam adalah isotonik terhadap sel. Isotonik terhadap sel, mesti ada isotonik terhadap sel. Kemudian apa berlaku? Molekul air akan move in and out, akan bergerak masuk dan keluar ya, ataupun akan meresap masuk dan keluar daripada sel at same rate, pada kadar yang sama ya. Ini pun perkataan istilah yang penting juga ya. Molekul air bergerak masuk dan keluar pada kadar yang sama. Mana-mana 2 poin ya, untuk membolehkan kamu mendapat 2 markah. Seterusnya soalan 1 SBP 2018. Untuk rajah ni saya minta maaf ya, sebab gambar yang kurang jelas, tapi saya harap kamu boleh rujuk pada kertas soalan yang telah saya bekalkan itulah ya. Soalan A, namakan sel-sel P, Q dan R. P adalah smooth muscle cell, sel otot reaching. Q adalah red blood cell ataupun erythrocyte. R adalah white blood cell ataupun sel darah putih ataupun leukosit ya. Kemudian B, tisu Q dan tisu R ni adalah tisu yang berbeza. Terangkan mengapa. So maksud di sini dia nak kamu tahu apakah maksud tisu ya. Jadi tisu ni, they have undergone differentiation ya. Mereka telah menjalani pembezaan ya. Mereka mempunyai struktur yang berbeza. Mereka menjalankan fungsi yang berbeza. Jadi biasa ini ada maksud dia dalam maksud tisu ya. Struktur berbeza, fungsi berbeza ya. Jadi itu perkara asas yang perlu kamu tahulah, dan jika kamu boleh kaitkan dengan apa proses yang menyebabkan pembentukan tisu, jadi mesti dah dia mengalami pembezaan ya. Bila sel tadi menjalani pembezaan, maka terbentuklah tisu-tisu yang berbeza. So mana-mana 2 poin lah untuk membolehkan kamu mendapat 2 markah ya. Saya rasa tidaklah susah sangat ya soalan ini. Seterusnya kita pergi pada soalan seterusnya. C, nyatakan aras organisasi sel bagi kulit ya.
Okey, kulit ni adalah organ ya. Okey, patutnya semua tahulah kulit ni adalah organ. Explain your answer. Terangkan jawapan anda. Okey, maksudnya apa itu organ? Okey, kulit ni terdiri daripada beberapa ataupun banyak jenis tisu ya, ataupun terdiri daripada beberapa jenis tisu kan. Maksudnya untuk membentuk organ dia perlu terdiri daripada beberapa jenis tisu yang berbeza. Okey. Jadi maksudnya di sini mesti ada banyak jenis ataupun tisu yang berbeza ya. Mengandungi banyak jenis ataupun mengandungi beberapa tisu. Okey, seterusnya setiap tisu tadi performs a specific or their own function. Okey, jadi setiap tisu ni menjalankan fungsi mereka sendiri ataupun menjalankan fungsi yang khusus. Okey, specific function ya. Okey, oleh itu skin able to function as excretory organ. Jadi disebabkan dia boleh menjalankan fungsi yang spesifik, yang khusus, maka kulit tadi boleh berfungsi sebagai organ perkumuhan ataupun kulit berfungsi sebagai organ deria ya. Jadi P1 ni adalah wajib ya. Okay, untuk jawapan C, P1 ni wajib ya. Okay, mesti kamu dapat jawablah. Dia adalah organ plus any two of P2 till P4. Maksudnya mana-mana P2, P3 dan atau P3, P4. Tapi jika kamu salah di sini, okay, sebab kalau kamu jawab tak betul di sini, biasanya jawapan penerangan kamu juga akan salah ya. Okey, jadi saya harap jawapan ini kamu dapat betul lah ya, sebab ini adalah benda yang asas yang perlu kamu kuasai semasa kamu berada di tingkatan 4 lagi ya. Jadi tolong pastikan dapat jawab dengan tepat ya. Okey. Okey, soalan, sel-sel dalam tisu P adalah kekurangan mitokondrion. Terangkan bagaimana keadaan ini mempengaruhi fungsi otot erector. Okey. So otot erector ni ada spelling typing error sikit ya. So rujuk yang BI ya, otot erector ya. Okey, jadi kekurangan mitokondrion. So kamu mesti nyatakan apa fungsi, apa kesannya bila tisu P tadi kekurangan mitokondria kan. Jadi kekurangan mitokondria menyebabkan production of ATP or energy decrease. Jadi mitokondria ni berkait dengan untuk penjanaan tenaga kan. Jadi bila kekurangan mitokondria menyebabkan penghasilan tenaga atau ATP pun akan berkurang. So decrease ni penting ya, mesti ada nyatakan berkurang ya. So sel R ataupun tisu R ataupun otot erector unable to contract ya, tidak boleh mengecut ya. Sebab mitokondria ni diperlukan untuk sel tadi ataupun otot erector tadi mengecut. Jadi bila mitokondria tu tak ada, dia tak dapat mengecut. Jadi hair unable to be erected, rambut tadi tidak boleh ditegakkan ataupun raise, dinaikkan, or rise, dinaikkan juga ya. Okey, jadi rambut tidak boleh ditegakkan ataupun dinaikkan ya. Jadi mana-mana 2 poin lah ya. Jadi di sini apa itu fungsi mitokondria perlu kamu tahulah. Jika kamu tak tahu apa fungsi mitokondria, jadi mungkin kamu tak dapat jawab dengan tepat ataupun jawapan kamu salah ya. Okey.
Okey, seterusnya soalan. Okey, terangkan gerak balas kapilari darah. Dalam kulit pada hari yang panas. Okey, nampak topik ni, soalan ni dia kaitkan pula dengan bab 3 tingkatan 5 iaitu koordinasi dan gerak balas ya. Jadi apabila kapilari darah kulit pada hari yang panas, blood capillaries closer to the skin surface. Kapilari darah tu akan lebih dekat dengan permukaan kulit ataupun lebih banyak darah mengalir lebih dekat dengan permukaan kulit ya. P tu haba yang berlebihan daripada darah akan dibebaskan keluar ke persekitaran ya. Mesti ada sepatutnya lah, mesti ada lebih haba akan dibebaskan daripada darah tadi, dibebaskan keluar ke persekitaran, ataupun more heat lebih haba hilang secara radiasi ya. Atau konduksi ya. Haba tadi akan hilang secara radiasi. Jika kamu tulis kapilari darah akan mengembang ya. Ataupun mengendur jawapan kamu akan ditolak ya. Sebab di sini dia punya istilah kapilari darah tu tidak boleh digunakan untuk menggambarkan dia mengecut atau mengendur ya. Dia mesti arteriol tu kan, arteriol bukannya kapilari darah. Tapi untuk dia punya perubahan kedudukan dia tu, istilah kapilari darah lebih dekat dengan permukaan kulit, itu tidak ada masalah ya. Jadi mesti tengok balik dalam kita punya bab 3 tingkatan 5 bagaimana nak menerangkan gerak balas kapilari darah dalam kulit pada hari yang panas ya. Okey, seterusnya